Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Mari kita memulakan majlis kita pada pagi ini dengan baca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan pendengar semua dan penonton di FB Live kita pada pagi ini di Bual Bicara JPI, Jabatan Pengajian Islam. Dan alhamdulillah kita bersama tetamu istimewa kita pada pagi ini dalam program Celik Undang-Undang bersama seorang peguam syar'i dan bertetuan firma guaman syar'i Tetuan Afzal, iaitu Tuan Riza Afzal Syahiran. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi sahabat. Ya, Al-Fadhilal alhamdulillah. Ustaz Abdul Razak Arifin. Sebenarnya Apa khabar Ustaz? Sihat Ustaz? alhamdulillah. Sebenarnya kami ini kawan daripada tingkatan satu. Tapi kat dalam program ni kita panggil tuan lah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat menyambungkan ini siri ke-6 kita dalam program Bual Bicara JPI setiap hari Selasa pukul 10 pagi dalam slot Celik Undang-Undang. Kita nak bersama dengan masyarakat supaya masyarakat ni tahu tentang undang-undang. Tapi tujuan kita utama ialah undang-undang kekeluargaan Islam lah. So kita telah pun siri yang sebelum ini kita dah membicarakan tentang fasah, tentang talak, tentang boleh ke suami pukul isteri, tentang hadonah, poligami pada minggu lepas, dan hari ini kita bersama dengan peguam syar'i, seorang peguam syar'i pengamal guaman. Sebelum ini mungkin tuan-tuan dengar daripada pensyarah, kita teori je mengajar dalam kelas. Tapi nak tahu realiti seorang sebab tu kita peguam syar'i, sebab tu kita tajuk kita pada hari ini ialah peguam syar'i, the true story. Cerita yang sebenarnya. Dan sudah pastinya pada hari ini kita nak mendengar tuan-tuan dan puan-puan semua berada di dalam keadaan tenang dan bahagia, relax. Kita ada 30 minit dan kita benarkan tuan-tuan untuk bertanya soalan. Tidak ada masalah, boleh tanya dan sebagainya. Dan walaupun kita berada di yang amat berjauhan, iaitu Tuan Rizal ni berada di Johor Bahru, peguaman syar'i di Johor Bahru, dan semakin orang Johor pun akan dengar, dan kita yang berada di Selangor ni tak ada masalah. Sebelum ni kita dengar pun daripada Selangor, so kita tak tahu. Saya dengar Johor ni lain sikit. Mencabar sikit nak jadi peguam syar'i di sana. Okey. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh lanjut lagi, mari kita berkenalan dengan tetamu istimewa kita pada pagi ini. Dengan ini saya menjemput saudara tak boleh, tuan Tuan Ada masalah boleh juga. untuk memperkenalkan diri beliau. Silakan tuan, kenalkan diri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya kalau secara peribadi lah, saya rasa, saya percaya ada ramai lagi peguam di Johor ni, peguam syar'i Johor ni yang lebih layak sebenarnya bercakap Ustaz. Tapi saya mengucapkan terima kasih lah kepada pihak Ustaz dan juga pihak Unicel atas undangan pada pagi ni. Baik, sedikit maklumat berkenaan dengan diri saya. Nama saya Riza Afzal Syahiran. Berasal daripada Batu Pahat Johor. Pahat Johor. Okay. Sekarang menetap di Kota Tinggi Johor. Anak jati Johor lah. Sedikit latar belakang berkaitan dengan pendidikan Ustaz. Baik, pendidikan awal menengah saya di Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Kluang, batch pertama tahun 1988. 1988. Sama kita. Okey, dan seterusnya saya berpindah ke Mahat Johor. Seterusnya saya ke ST di Kelantan, Mahat Muhammadi, untuk ambil STU. Selepas daripada STU tu, saya alhamdulillah dapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran di Universiti Al-Baid Jordan, Mafraq. Alhamdulillah. Walau bagaimanapun Ustaz, saya secara jujur memberitahu bahawa pada ketika itu saya tak dapat tamatkan pengajian disebabkan oleh isu kejatuhan ringgit pada ketika itu tahun 1997-98. Walaupun pada ketika itu saya memang dapat tajaan daripada
Yayasan Pelajaran Johor, tetapi saya merasakan saya memang tak boleh sebab currency, keadaan kewangan yang terlalu teruk pada ketika itu dan mata wang Jordan yang menggunakan dinar amat tinggi. Itu saya mohon untuk balik dan alhamdulillah pada ketika itu saya dapat peluang untuk sambung belajar di Universiti Malaya dan saya menghabiskan saya punya peringkat ijazah di Universiti Malaya. Dan pada ketika itu sedikitlah cerita, ramai daripada sahabat saya daripada Jordan ni balik, tetapi ramai yang ke UKM, ada yang ke UIA, ada yang ke UPM, dan saya pilih ke Universiti Malaya tu sebab jabatan yang saya dapat tawaran tu, iaitu Jabatan Syariah dan Undang-Undang. Sebab saya merasakan memang agak ada sedikit kelainan, perbezaan daripada universiti lain yang tawarkan setakat pengajian Islam biasa kan. Tapi bila saya tengok tawaran daripada Universiti Malaya tu, Syariah Undang-Undang, itu yang menyebabkan saya agak minat untuk masuk. Walaupun saya tak tahu sebenarnya apa benda, tapi sebab ada ujung tu Jabatan Syariah dan Undang-Undang, tu yang saya pergi. Okey. Setelah tamat belajar di saya bekerja di Kumpulan Pendidikan Yayasan Pelajaran Johor hampir 6 tahun juga. Hampir 6 tahun, bukan dalam bidang yang saya belajar. Ini luar daripada bidang. Okay? Tetapi pada ketika itu terdetik dalam hati, kan, saya tak puas bekerja. Tak puas sebab saya buat kerja yang bukan dalam bidang saya. Dan terdetik pada ketika itu nak cuba mohon masuk ke dalam mahkamah syariah. Konon-kononnya nak jadi hakim, Ustaz. Konon-kononnya pada awalnya. Itu yang saya bergerak untuk sambung belajar di UIA. Sambung di dalam diploma pasca ijazah, postgraduate diploma, iaitu Diploma Pentadbiran Kehakiman Islam atau short form dia adalah DAIJ. Dan saya tamat lebih kurang dalam setahun setengah. Dan selepas itu, yalah, ini kerja Tuhan. Pada asalnya saya merancang nak masuk, nak mohon kerja di mahkamah. Tetapi akhirnya sebelum daripada saya tamat DAIJ tu, saya dah start praktis. Iaitu saya mula praktis di mahkamah sebagai pegawai syar'i pada tahun 2006. Okay, dan daripada 2006 sehingga sekarang, itulah, alhamdulillah, saya masih lagi praktis dan saya ada firma guaman sendiri yang berpejabat di Setia Tropika, Johor Bahru. Saya menetap di Kota Tinggi tapi pulang alik ke Johor Bahru, pejabat di Johor Bahru. Itulah sedikit latar belakang berkenaan dengan saya, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih sama-sama, Ustaz. Kepada saudara Tuan di atas perkongsian tadi. Moga ada manfaat, keberkatan, dan tuan-tuan mungkin yang mendengar kita ni kalangan pelajar kita, ada pelajar dalam pesan SPM yang sedang mereka fikir. So sekarang ni dah nampak berjalannya lah, mana nak kena fakulti mana, nak mohon universiti mana. Dan di UNISEL pun sebenarnya kita ada satu jabatan pengajian Islam. Dia baru je yang jabatan syariah ni, baru setahun. Kita belum ada graduasi. So kita sedang encourage anak-anak muda kita ini untuk juga terlibat dalam bidang guaman syar'i. Sebab kita nak, kalau boleh, orang yang aliran agama yang jadi guam syar'i ni. Sebab guam syar'i ni dia tak kisah kalau dia bukan aliran agama kan. Yang penting dia ada diploma tu, boleh jadi peguam, betul? Baik. Syarat utama untuk menjadi peguam syar'i, ijazahnya adalah ijazah sarjana muda syariah. Perlu syariah. Tidak boleh usuluddin, tidak boleh lughah bahasa Arab. Dia mesti syariah. Itu dia punya syarat dia lah. Syarat dia. Dan baru layak ambil diploma tu Baik. Diploma Pentadbiran Kehakiman Islam ini adalah diploma postgraduate. Bermakna yang boleh ambil diploma ini adalah diploma bagi mereka yang telah tamat pengajian di peringkat ijazah. Okey. DAIJ ni, dia adalah syarat wajib sekarang untuk menjadi peguam syar'i di Selangor, di Kuala Lumpur dan juga di Johor. Baru saja dikuatkuasakan kalau tak silap saya dalam 3-4 tahun yang sebelum ni. Sebelum ni bukan satu syarat wajib ada DAIJ, tapi kena. Sekarang ni adalah syarat wajib untuk jadi peguam syar'i di Johor, perlu ada DAIJ. Kalau tak ada DAIJ, dalam perjawatan kerajaan contohnya, Ustaz, untuk jadi hakim dalam perjawatan tu LS41 tu, syarat dekat situ ijazah sarjana muda syariah dan diploma Pentadbiran Kehakiman Islam, DAIJ. Kalau tidak ada DAIJ tu, untuk dia masuk ke dalam perkhidmatan kerajaan,
untuk dapat jawatan LS41 itu memang tak boleh. Itu syarat wajib, Ustaz. Okey, sedikit perkongsian lah yang saya tahu. Dahsyat. Sebab saya pun dapat maklumat yang kalau nak Johor ada tumbuh duga khas kan. Tak apa, nanti slot nanti akan datang. Betul. Itu okey. Negeri-negeri lain ngeri nak pergi Johor ni. Bukan. Jadi okey, saya nak tadi perkongsian daripada Tuan berkaitan tentang sedikit latar belakang, dan kita juga bersyukur kepada Allah SWT. Masing-masing sekarang ni dah umur-umur macam ni dah mula banyak tanggungjawab yang besar, dan salah satunya ialah sebagai peguam syar'i. Dan boleh tak Tuan mengkongsikan kepada kita, berkongsi tentang iaitu peranan dan tanggungjawab. Sebab kadang-kadang orang tak tahu. Kebanyakan kes ni masing-masing pergi jabat agama bila ada masalah rumah tangga. Lepas tu kadang-kadang dia bila dengar dia bukan syar'i je jadi ketakutan, dia takut nak jumpa lah. Kemudian akhirnya mereka tidak dapat pembelaan yang lebih dapat keadilan lah. So mungkin boleh kongsi apakah sebenarnya peranan dan etika seorang peguam syar'i. Saya rasa ini satu Malaysia samalah. Untuk memberi penjelasan kepada pendengar kita pada pagi ini. Silakan Tuan. Baik, sebelum saya menjawab persoalan Ustaz tu, umum masyarakat kita kebiasaannya dia terkeliru di antara dua jabatan, Ustaz. Pertama, jabatan agama Islam dan juga jabatan kehakiman syariah. Dia orang masyarakat memang selalu terkeliru. Bila ada masalah rumah tangga, kebanyakannya nak bercerai, dia orang akan sebut, jom pergi pejabat agama. Jom pergi pejabat agama. Sedangkan untuk urusan perceraian yang melibatkan rumah tangga orang Islam yang telah dinyatakan di dalam Perlembagaan Persekutuan perkara 121 di mana yang melibatkan rumah tangga orang Islam perlu ke Mahkamah Syariah, iaitu Jabatan Kehakiman Syariah Negeri. Itu ramai yang terkeliru sebenarnya. Masyarakat kita ramai yang terkeliru dari segi dua jabatan ni. Ada yang ketikanya yang pergi ke Jabatan Agama, dia orang jadi marah. Kenapa saya tak boleh bercerai dekat pejabat agama? Sebab ramai yang tidak faham tentang fungsi dua jabatan ni. Okey, itu secara umumnya. Dan merujuk kepada soalan yang Ustaz nyatakan tadi berkaitan dengan peranan dan tanggungjawab seorang peguam syar'i ini, saya perlu menjawab berdasarkan yang telah digaris pandukan oleh Undang-Undang Syarak untuk negeri Johor, di mana Undang-Undang Syarak adalah bahagian ataupun jabatan yang bertanggungjawab melantik kami, mengeluarkan lesen kepada kami dalam bahasa mudahnya kan, tauliah kepada kami untuk menjadi peguam. Okay? Dan senarai peranan dan tanggungjawab ini juga adalah bertepatan dengan apa yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Johor. Yang pertama sekali, peranannya adalah membantu pihak-pihak dalam pertikaian di antara mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah yang paling penting, iaitu peguam perlu membantu hakim. Peguam perlu bantu hakim dalam membuat keputusan. Sebab hakim ni dia duduk kat depan. Dia cuma mendengar sahaja pihak-pihak berhujah, kan? Pihak-pihak bermasalah yang bertikai, tetapi dari segi membuktikan, okay, membawa dalil, membawa bukti, membawa hujah, inilah fungsi dan peranan peguam. Itu yang kedua. Yang ketiganya, dia mengimbangi antara pihak-pihak yang bertelagah di hadapan hakim. Maksudnya dekat sini macam ni, Ustaz. Suami isteri yang dah nak berpisah, saya ambil contohlah kes ceraian. Suami isteri yang nak bercerai, pihak-pihak ni dia tak boleh berbual dah berdua. Tak boleh berbual, tak boleh bincang. Bergaduh nanti. Memang apa yang suami cakap memang salah. Apa yang isteri cakap memang salah. Dia perlu ada orang ketiga. Perlu ada orang ketiga yang mengimbangi, yang balancekan, yang damaikan dia orang. Itu sebenarnya pengalaman saya selama 15 tahun, itu yang saya nampak. Dan kadang-kadang saya selalu bercakap dengan pihak-pihak. Okay? Saya di sini mewakili pihak puan, mewakili pihak cik, bukan untuk mencari kemenangan. Itu selalu saya guna. Saya bukan cari kemenangan. Saya nak cari hak. Nak meletakkan hak kepada tempat dia. Contoh, encik salah. Encik dah pukul isteri. Sebagai saya ambil simple, dah pukul. Okey, kita terangkan. Kalau encik lawan juga, keadaannya akan jadi macam ni. Kalau encik tak nak ceraikan juga, pada akhirnya nanti mahkamah yang akan ceraikan. Itu masuk mengimbangilah secara ringkas ni. Itu yang ketiga, Ustaz. Itu yang keempat. Yang kelimanya, mengatasi dan melindungi perasaan malu, khususnya di kalangan wanita. Baik.
perempuan ni kadang-kadang dia perempuan kita sedia maklum bahawa memang golongan yang malu, yang segan, susah untuk berterus terang di dalam mahkamah. Jadi kami inilah yang jadi bagi pihak mereka, bagi pihak-pihak ni, pihak wanita menjelaskan kepada pihak mahkamah. Okay, kadang-kadang nak menjelaskan tu dia nak cakap sendiri malu. Padahal peguam cakap pun benda yang sama. Tapi kami ni bila cakap mungkin dia malu tu kurang sikit lah. Okay, itu yang kelima. Yang keenamnya, membantu pihak-pihak menyampaikan hujah dan fakta kepada mahkamah. Baik, ini yang paling penting. Setiap kes-kes yang dibawa ke mahkamah yang bertelagah, ada pihak pertama, ada pihak kedua, plaintiff dan defendant. Bila berlaku pergeseran di mahkamah, okay, pihak yang menuntut menjelaskan dakwaan dia begini. Pihak defendant yang kena tuntut menjelaskan begini. Di hujung nanti hakim nak dengar hujah. Adakah pihak-pihak ni tahu macam mana cara nak membuat hujah? Ya, di situlah antaranya peranan kami bantu hakim dengan membuat hujah berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, hadis dan juga ijtihad ulama. Itu antaranya lah Ustaz. Okay. Baik, seterusnya. Mewakili anak guam yang saya jelaskan di sini, apa yang saya cakap tadi lah yang digaris pandukan oleh Jabatan Agama Ustaz. Mewakili anak guam tentang kesahihan ikrar serta karinah dalam perbicaraan. Okey, ini pun sama juga lah Ustaz yang saya nyatakan sebelum ni. Di mahkamah syariah ni dia penuh dengan prosedur, dia penuh dengan technical part. Okey, ramai saya percaya umum orang awam dia tidak faham tentang perkara ni dan kamilah yang membantu mahkamah untuk melaksanakan, untuk melengkapkan prosedur-prosedur ni. Okey. Baik, seterusnya seperti mana yang saya nyatakan tadi juga Ustaz, kami juga adalah orang tengah ataupun pendamai untuk mencari jalan penyelesaian di luar mahkamah melalui suluh. Okey, contoh berlaku nak bercerai. Okey. Perceraian tetap akan berlaku sebab pihak-pihak dah tak boleh nak move on dalam rumah tangga. Perceraian tetap berlaku, tetapi kami akan damaikan dia orang. Okey, kita akan cakap, okey, nak bercerai. Boleh. Contoh, isteri tuntut fasah. Okey, suami datang setuju untuk ceraikan. Maka isu fasah kita tolak tepi dah. Isu pukul, isu isap dadah, isu main nombor ekor, isu arak, isu macam-macam isu tu kita akan tutup. Kita akan pergi kepada perceraian cara baik. Itu nasihat kita. Dah tak payah panjang-panjang. Yang mengaibkan pihak-pihak ni kita tolak tepi. Okey. Jadi bila dah setuju, okey, kita cerita depan hakim, kita mohon izin untuk kes ini dipindah daripada Seksyen 53 perceraian kepada Seksyen 47 iaitu perceraian cara baik. Tetapi di situ kita mudahkan pihak-pihak. Kita akan beritahu bahawa selepas daripada perceraian, seorang isteri berhak untuk tuntut muta'ah, edah, nafkah anak, hutang dalam perkahwinan dan macam-macam lagi. Jadi di sini kita bantu dia orang. Kita bantu. Okey encik, isteri kalau lepas cerai, dia boleh tuntut macam-macam. Semua dia boleh tuntut. Jadi boleh tak kalau kita rekod? Kita rekod pada hari ini semasa perceraian, nak bagi edah berapa? Nak bagi muta'ah berapa? Anak nak bagi pada siapa? Hak jagaan anak nak bagi pada siapa? Kita mudahkan supaya selepas daripada ni, selepas perceraian berlaku, dah tak perlu nak naik turun mahkamah. Jadi ini antara benda yang paling penting. Dan kebanyakannya alhamdulillah kes-kes di mahkamah syariah di Johor lah, sebab saya beramal di Johor, banyak kes-kes fasah yang dipindah daripada fasah kepada perceraian cara baik atas nasihat sahabat-sahabat peguam syariah yang dapat convince suami supaya diselesaikan kes ini dengan cara kes-kes tersebut dengan cara baik dan dilepaskan cara baik dan dapat direkodkan. Selepas daripada itu mulakan kehidupan masing-masing. Dah tak payah kacau nak pergi mahkamah lagi bukan. Okey. Dan yang terakhir sekali, peranannya adalah dalam kes-kes berkaitan dengan kes-kes jenayah. Peguam mewakili orang yang kena tuduh supaya diringankan hukuman, dirayu, dikaji semula ataupun diketepikan perintah. Diketepikan dakwaan tersebut. Itulah Ustaz antara peranan-peranan yang saya boleh nyatakan. Sebenarnya banyak lagi tapi saya rasa yang penting sajalah yang saya maklumkan supaya pendengar di kalangan pelajar mungkin boleh faham. Okey Ustaz. Alhamdulillah, demikian tadi yang telah disampaikan oleh Tuan Rizal. Okey, kita maknanya di sini kita nak menjelaskan pada pendengar, mungkin yang mendengar kita ni ada mereka yang sedang menghadapi cabaran tersebut. Kita sebenarnya bila saya buat program ni dah siri kelima, rupanya kita tak tahu rupa-rupanya kawan-kawan kita
sah universiti pun ada kes. Oh, dia tak tahu, dia datang ke pejabat kan. Dia cakap, "Loh, kami tak buat. Kami bukan firma guaman. Kami Baik, baik. tahulah dalam buku ni kena Ya, pergi ya. kena carilah firma guaman tu sendiri sebab bila sebab kadang boleh takut, ini dia terbayang duit mahal lah, bayar atau bayar ni kan." Jadi sebenarnya bila tahu peranan ini, sekarang dia Ya, membuka pemikiran mereka bahawa mereka perlu mencari orang yang profesional dalam menguruskan ya. masalah-masalah mereka di hadapan hakim nanti atau di dalam mahkamah. Inilah peranan peguam syar'i. Jadi Baik. kita harap perkara ini akan membantu mereka untuk membuat keputusan, seterusnya menyelesaikan perkara-perkara yang banyak tertunggak. Boleh kalau dibenarkan Ustaz, saya tambah sedikit saja. Boleh, Ustaz, boleh. Baik. Sebenarnya mahkamah ni, dia kalau boleh, kes yang datang ke mahkamah kalau boleh selesai, dia tak nak ada tertangguh. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat umum, orang awam, dia kalau boleh dia nak elak untuk lantik peguam sebab yalah mungkin isu yang selalu dimomokkan dengan kos bayaran yang tinggi dan sebagainya. Itu pada saya bukan satu isu yang besar. Isu yang besarnya kerana apa? Okey, contoh, pihak-pihak yang pergi ke mahkamah syariah, seorang isteri, saya ambil contoh Ustaz, seorang isteri yang diceraikan oleh suami di luar mahkamah. Di luar mahkamah. Aku ceraikan kau dengan talak 1 sebagai contoh. Si isteri pergi mahkamah. Pergi ke mahkamah, membuat permohonan di bawah Seksyen 57, diceraikan oleh suami di luar mahkamah. Baik. Pergi ke mahkamah, daftar kes. Sebutan pertama, suami tak datang. Sebutan kedua, suami tak datang. Sehingga tarikh perbicaraan, suami tak datang. Mahkamah akan arahkan sampai ke satu tahap kes ini ditutup. Jadi di sini, pihak-pihak akan rasa tertekan. Dan akhirnya dia akan menyalahkan mahkamah. Kenapa boleh jadi macam ni? Sebenarnya mahkamah tak salah sebab mahkamah menjalankan tugas, hakim menjalankan tugas berdasarkan apa yang telah digarispandukan di dalam enactment tata cara. Sampai satu tahap tutup. Jadi peguamlah yang boleh bantu macam mana nak selesaikan masalah pihak-pihak ni. Okey, contoh macam saya cakap tadi lah. Kes-kes yang berkaitan dengan suami tak datang, dah lafaz cerai kat luar, benda tu boleh dijalankan dengan beberapa prosedur lain yang telah ditetapkan oleh JKSM melalui arahan amalan. Itu sebagai contoh lah Ustaz. Sebenarnya pihak kami memang perlu membantu, bukan kerana motif ringgit Malaysia itu semata-mata Ustaz. Okay. Jadi sebenarnya itu yang kita nak maklumkan dan kita harap masyarakat-masyarakat di luar sana akan terbuka dan bukan kita nak suruh pakat semua bercerai, tidak kan? Tidak. Supaya kita akui stres ni hidup, kalau bergaduh apa semua, kita mesti ada orang yang akan cuba selesaikan dengan segera. Saya pun walaupun saya bukan pengamal, sebab kita pun syariah undang-undang juga ada di UM. Jadi kita tahulah dalam minit, kadang orang tanya ni, saya kadang-kadang kita pun jadi ketika ini kena jadi peguam, kita tahulah, tapi sebab kita tidak ada power kan, kita ada lesen. Tapi kita rehat sebentar, kita ada elan ni, nanti kita sambung tentang macam mana nak dapat lesen. Mungkin bagi encourage pada apa pelajar-pelajar tahun akhir ni. Sebab kadang-kadang dia orang senang jadi cikgu je. Dia peguam betul. Kan? Ugi ambil syariah undang jadi cikgu. Jadi kita nanti saya share insya-Allah. Nanti kita rehat sebentar untuk kita tuan elan okey. Baik. Alhamdulillah kita telah pun selesai tadi dan apa yang tuan-tuan lihat tadi adalah montaj kita punya promosi. Sekarang ni pelajar boleh bahasa SPM dan mereka masing-masing nak sambung pelajaran mereka dan kita menawarkan apa yang ada di Unicel ni, Universiti Selangor. So tuan-tuan boleh melayari laman Unicel dan ada yang di scroll bawah tu, boleh catat di sana. Mungkin kita nak lihat atau nak tengok ke mana anak-anak kita sambung belajar, dan juga mungkin ada yang nak buat master ke buat PhD ke kan, tak ada masalah. Jadi kita juga akan kita meneruskan kita punya bola bicara pada pagi ni. Kita masih lagi bersama dengan Tuan Rizal Afzal. Okey, Tuan Rizal, dah rasa bertenang sekarang?
InsyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Jadi Ustaz tenang, saya tenang. jadi kita akan meneruskan bual bicara kita santai, dan kita akan Okey, baik, baik. melayani juga rakan-rakan pendengar kita yang ada 2-3 soalan ini. Cuma setakat ni dia masih lagi beri assalamualaikum lah. Dan mereka akan bertanya-tanya lagi. Jadi kita jangan terikat. Tuan-tuan boleh tanya kalau apa yang masalah dalam kepala atau pengalaman-pengalaman lama yang mungkin boleh nampak pencerahan daripada tuan tetamu kita pada pagi ini. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, saya dimaklumkan dululah masa saya kat Johor. Okey, baik. Semua orang ngeri nak ambil lesen berguam syari'i kat Johor ni. Kena ada temu duga lah, negeri-negeri lain tak ada temu duga. Selangor ke, KL ke. Tapi kat Johor ni dengan hafalan tu hafalan ni, ui ngeri lah. Jadi saya nak tanya sikit lah. Macam mana kan prosedur dan pengalaman tuan untuk mendapatkan lesen guaman syari'i, dan apakah keunikan yang ada di negeri Johor kan? Bangsa Johor. Ya. Silakan. Baik, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Sebenarnya kalau diikutkan dari segi untuk dapatkan tauliah lah, untuk dapatkan lesen di mana-mana negeri, pada saya ada susahnya, ada senangnya di mana-mana negeri. Sama, balance pada saya. Cuma mungkin di Johor ni dia ada unik sikit macam mana yang Ustaz cakap tadi lah. Okey. Saya berbalik untuk dapat tauliah peguam syar'i negeri Johor. Pertama sekali perlu ada ijazah sarjana muda syariah. Itu yang pertama. Dan keduanya perlu ada Daesh ataupun diploma yang setaraf dengannya. Yang ketiga, perlu chambering, latihan dalam kamar bersama dengan peguam-peguam yang telah beramal melebihi 5 tahun selama 9 bulan. Okey. Yang keempat, perlu yang keempat, perlu ada ujian bertulis. Okey. Dan seterusnya yang kelima, ada ujian lisan, interview. Okey. Pada saya yang 1, 2, 3 ni okey. Yang kelima pun okey, itu biasa. Yang nombor 4 ni. Okey. Yang pertama sekali, ada ruang di mana, itu sama saya sama sekarang pun saya rasa masih ada lagi, saya dengar, saya difahamkan masih ada lagi. Ada jawapan soalan tu yang perlu dijawab dengan tulisan Jawi. Itu yang pertama. Sebab kita nampak mungkin sebagai orang Johor, kita anggap benda ni bukan satu isu besar. Tetapi bagi mereka yang datang daripada luar Johor untuk memohon tauliah di negeri Johor, sebenarnya ada juga pihak-pihak yang bermasalah tentang tulisan Jawi. Itu yang pertama. Okey. Yang keduanya, ini pengalaman saya sendiri ketika saya ambil periksa pada tahun 2005-2006 itulah. Okey. Saya tengok masuk dewan, saya ingat lagi dewan dekat Kompleks Islam tu, Blok A tu, untuk ambil periksa. Saya tengok peguam-peguam yang masuk tu, ialah kita zero, kosong, tak tahu apa-apa kan. Masuk dengan bawa enactment, bawa akta, berbagai macam-macam. Dengan saya takut masa tu Ustaz, saya cakap tahu, saya takut kan. Saya takut. Ustaz tahu tak apa soalan yang keluar masa tu? Soalan yang keluar pada ketika itu adalah soalan yang berdasarkan kitab Mata'ul Badrain. Tapi tak boleh nak senyum juga Ustaz. Ialah benda kita dah lama tinggal. Pembahagian taharah berapa, apa itu taharah, pembahagian najis berapa, benda-benda yang di luar jangka sebenarnya. Di situlah uniknya, di situ. Tak guna pun Ustaz. Itu sama saya. Tapi sekarang ni dia ada, saya difahamkan balance, ada yang tulisan Jawi dan masih ada lagi guna Matla'ul Badrain. Dan ada juga yang berkaitan dengan section, akta dan undang-undang kontemporari lah. Itu yang sekarang. Uniknya di situ. Dan kalau berbeza dengan negeri lain, di Johor tidak, peguam-peguam syar'i yang nak beramal di Johor tidak perlu membuat tampalan di mana di setiap mahkamah syariah di daerah di dalam negeri tersebut. Tak perlu. Kalau negeri lain perlu buat tampalan. Itulah uniknya di Johor untuk dapat lesen peguam syar'i. Jadi alhamdulillah tadi kita dah dengar dia punya keunikan Mata'ul Badrain dia masih kena dijawi bawah mim bumi lah ke bawah mim ya. Lama baru ni kalau kita masih lagi bawah mim Zat. Oh.
Ni kita lama Kalau betul. kitab. Kalau kitab. Jadi tadi perkongsian daripada Saudara Rizal. Saya pun sebenarnya dulu masa di Johor ditakut-takutkan dengan benda tu lah, yang akhirnya kita pun tak apalah jadi cikgu. Kan? Oh, dengar ngeri betul lah. Pasal yang datang senior-senior kan, senior-senior lama yang mana peguam biasa yang ada Daesh tu je masuk. Kita dengar, oh ini temu-temu. Segan Ustaz, segan. Tauliah biasa pun soalan dahsyat-dahsyat kan. Jadi ini tauliah peguam. Jadi alhamdulillah, so itu macam pelajar-pelajar yang mendengar, dan mungkin ada orang yang dah ada daripada luar kan. Kalau kita berguam di negeri Melaka apa semua, kita nak pun boleh kan. Tapi kena dapat tauliah. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Macam Tuan Rizal di Johor je ke atau boleh pergi ke negeri lain? Saya cuma tauliah saya untuk negeri Johor saja. Tapi boleh keluar keluar ke negeri lain. Tak ada. Saya cuma di Johor saja. Ada pihak-pihak yang tawarkan untuk praktis di negeri lain bersama dengan firma guaman sahabat-sahabat ni, tapi saya rasa cukuplah negeri Johor Ustaz, sebab yang Johor ni pun rasanya kadang-kadang kita dah tak terkejar Ustaz. Cukuplah. Macam mana sekarang ni PKP? Kalau PKP ni banyak tertunda atau je online punya guam? Okay. Ni soalan luar konteks lah. Kat ni memang semua sekali tak beroperasi Ustaz. Sehingga 28 ni tidak beroperasi. Mahkamah memang tutup. Tidak beroperasi, dan saya difahamkan hanya kes yang mendesak sahaja, iaitu kes cubaan untuk bawa anak lari. Kalau tak silap saya, itu saja kes yang dibenarkan untuk jalan. Kalau tak silap saya, wallahualam. Yang lain semua memang tak jalan. Sama ada cerai ke, nak poligami ke, tuntutan hajagan anak ke, tak ada, semua tak jalan. Okey. Jadi kita akan kita tengok yang kedua, ya, soalan kita sebelum kita meraihkan soalan-soalan berkawan-kawan kita ni. Baik. Boleh tak kongsi pahit manis maung perjalanan dah 15 tahun dah berapa, dah 12 tahun, 16 tahun lebih kurang, insya-Allah. Sebab kita kena tahu juga, kita nak dengar cerita manis kan. Kadang ada yang pahit manis sebagai seorang, bila dah praktis sebagai seorang peguam ini syar'i, yang inspire kawan-kawan yang lain, dan juga pelajar-pelajar, serta mungkin nasihat-nasihat untuk mereka. Silakan. Baik. Manis Ustaz Kalau tanya pada saya kan, satu-satu kes, certain kes yang fokus untuk saya cakap bahawa kes itu adalah kes yang manis, tak ada Ustaz. Sebab pada saya, semua kes yang saya dapat bantu anak guam saya untuk selesai, pada saya itu adalah satu kemanisan untuk saya. Okay. Kalau saya dapat selesaikan, saya dapat bantu pihak-pihak selesaikan masalah, pada saya dah cukup manis untuk saya. Okay. Tetapi kalau tanya tentang pahit, dalam tempoh saya praktis ni ada satu tempoh tu yang saya rasa sangat pahit, iaitu pada 16 hari bulan 6 2019, hari Ahad, merupakan hari pertama naik kerja pada ketika itu, dan pejabat saya dibakar. Itu pengalaman pahit saya. Okay. Kalau dengar pun macam betul ke tidak. Okey. Punca kes pejabat saya dibakar tu adalah kerana saya mewakili seorang perempuan ni yang buat tuntutan fasah di Mahkamah Syariah Johor Bahru, dan suami tak puas hati, suami bakar pejabat saya. Macam dalam drama, tapi realitinya begitulah. Berlaku. Dan kes dah 2 tahun lah. Maksudnya 16 saya belajar lepas ni, cukup 2 tahun lah jabat saya dibakar. Okey. Ini kuasa Tuhan Ustaz. Ini kuasa Tuhan. Semua fail saya yang hampir 5,000 fail habis terbakar. Terdapat 5 fail yang selamat daripada terbakar. Salah satu fail tersebut yang selamat daripada terbakar tu fail yang bakar pejabat saya. Ini bukan tuduhan, ini bukan suka-suka cakap. Kita ada CCTV, kita memang dapat nombor plate kereta semua sekali yang bakar tu. Berlaku pada pukul 6.30 pagi lah, 16 hari bulan tu. Itulah pengalaman pahit saya. Yang lain-lain okey, baik. Okey, gitulah manis pahitnya. Okey. Berkenaan dengan nasihat Ustaz okey. Ada berapa minit? Saya nak tanya dulu Ustaz. Ada berapa minit? Tak ada masalah Boleh lagi Baik.
Okey, baik. Okey, pertama sekali lah, untuk kepada pelajar-pelajar, adik-adik yang nak menceburi, yang nak beramal dalam bidang ni, okey, ada beberapa nasihat lah yang saya boleh kongsikan bersama, okey, untuk dipikirkan, untuk dijadikan panduan. Okey, yang pertama sekali, persediaan daripada segi mental. Kita kena tanya diri kita, cukup kuat tak sebenarnya nak berhadapan dengan pihak-pihak yang bermasalah ni? Okey. Sebab kita ni berurusan dengan orang yang bermasalah, dan kalau kita mewakili isteri, suami pun kebiasaannya akan ada masalah. Kena marah, kena maki, berlaku di mahkamah syariah, peguam perempuan kena minta maaf peguam perempuan kena terajang dengan suami, berlaku. Aduh. Jadi kes polis, berlaku. Kuat ataupun tidak mental kita. Okey, sebab saya percaya semua peguam syar'i dia kebanyakannya melalui benda yang sama, sebab dia dalam satu tempoh tu kita akan rasa satu tempoh di mana kita akan rasa down, tak tahan. Dengar bunyi telefon pun tak boleh. Oh. Saya melalui tempoh tu. Tapi alhamdulillah saya dapat lepas. Tak boleh dengar bunyi telefon, sebab bila dengar bunyi telefon tu soalan macam masalah ni. Masalah, nak dengar lagi masalah. Okey. Kena tanyalah. Kena buat persiapan sama ada kuat ataupun tidak. Bersedia ataupun tidak mental untuk hadapi. Tapi saya yakin, insya-Allah, kita ada Tuhan. Minta aje, dia akan bantu. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, perbetulkan niat. Betulkan niat, sebab saya ditegur, Ustaz. Saya ditegur oleh anak guam saya. Anak guam saya. Dia cakap apa? Tuan, saya seronok kalau dapat kerja macam tuan. Kenapa? Saya tanya dia. Sebab kerja tuan ni, kerja yang mudah dapat pahala, dia kata. Tersentak saya. Sebab kerja tuan ni bantu orang. Walaupun pihak suami, pihak satu lagi tu bukan anak guam tuan, tapi bila tuan dapat damaikan pihak-pihak, dapat selesaikan masalah dia orang dah tak bergaduh, tak berlaku pukul-memukul, walaupun dah bercerai, masih melaksanakan tanggungjawab, tuan dapat pahala. Seronoknya dapat kerja macam tuan. Saya ingat lagi. Itu yang kedua, betulkan niat. Betulkan niat. Niat nak kerja tu perlu kena niat nak bantu orang. Selebihnya Tuhan akan bantu. Tak payah risau. Okey. Sebab ini yang selalu saya beritahu kepada semua student praktikal, semua student chambering dan juga kepada staff saya. Betulkan niat. Itu yang kedua. Okey. Yang ketiga, bila nak praktis, berbaiklah dengan anak guam, sama ada dengan anak guam ataupun pihak defendant. Pihak satu lagi. Okey. Seboleh-bolehnya jadikan kawan. Itu yang saya amalkan, di mana walaupun saya mewakili isteri, akhirnya ramai di kalangan pihak satu lagi bagi pihak anak guam saya boleh jadi kawan selepas daripada kes. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, ini yang memang kerap berlaku. Okey. Tolong bila dah jadi peguam ni, jangan susah nak jawab telefon, jangan susah nak balas WhatsApp. Ini biasa berlaku. Okey. Saya cakap sebab handphone saya 24 jam, Ustaz. Walaupun sesibuk mana, walaupun kita memang bukan waktu yang sesuai, orang telefon kita untuk bercerita tentang masalah, kita boleh jawab, minta maaf puan, saya tengah ada urusan, insya-Allah esok saya respon. WhatsApp pun sama. Sebab kebanyakan keluhan yang saya dengar, itu yang saya selalu dengar daripada pihak-pihak. Susahnya nak telefon peguam, susahnya nak balas WhatsApp. Itu nasihat saya. Jangan susahlah nak jawab call, nak balas WhatsApp. Okey, yang kelima, saya selalu tekankan kepada semua student praktikal, sama juga kepada student chambering, kepada staff saya, bahawa walaupun kita ni dah lama jadi peguam, dah lebih 5 tahun jadi peguam, dah 10 tahun jadi peguam, jangan berhenti belajar. Okey, sebab setiap hari kita datang mahkamah itu dah adalah hari untuk belajar. Kita rasa kita dah terror. No. Kita tengok kadang-kadang bila kita tengok dalam dewan bicara, kita tengok pihak lain bawa kes, kat situ kita akan dapat ilmu sebenarnya. Itu yang saya praktikkan. Tak kira senior, tak kira junior. Kita ambil benda tu. Okay, kalau saya contohlah, saya masuk dalam dewan, bukan kes saya dengar peguam, sahabat lain yang bawa, walaupun dia junior, kadang-kadang dia bagi input pada saya. Dan ilmu yang kita dapat dalam bidang guaman ketika kita praktis ni adalah ilmu yang kita dapat
hari-hari secara tidak langsung di dalam Dewan Mahkamah, di dalam bilik sebutan sebenarnya. Itu yang kelima. Dan yang terakhir, okay, saran saya, dalam bawa kes dekat Mahkamah Syariah ni, saya tak tahu orang lain, tapi ini adalah pendirian saya dan prinsip saya. Saya bukan mencari kemenangan, Ustaz. Saya tak cari kemenangan. Saya tak kata saya menang, saya tak kata pihak satu lagi kalah, tidak. Okay, prinsip saya adalah meletakkan hak pada tempat yang sepatutnya. Itu je. Kita ambil hak yang sepatutnya kita bagi. Contoh, isteri kena pukul, dia berhak untuk dapat perceraian. So kita ambil hak tu bagi pada dia. Saya tak anggap bahawa kes-kes di Mahkamah Syariah yang saya bawa ni adalah untuk menang ataupun kalah. Tak ada. Bila menang, peguam tu kalah. Tak. Itu bukan saya. Saya lebih kepada, macam saya cakap tadi, meletakkan hak pada tempatnya. Itulah 6 perkara yang saya boleh share kepada bakal-bakal yang nak praktis di Mahkamah Syariah. Sama ada di Johor ataupun di negeri lain, Ustaz. Itu saja, Ustaz. Alhamdulillah tadi perkongsian yang begitu Yalah, kita dengar sampai kena bakar kan. Ini memang cukup mencabar lah. Saya pun, kita tahu juga maklumat itu, tapi kita tak tahu, kita kawan-kawan dari jauh ni, kita pun doa yang terbaik untuk kawan-kawan kita lah. Yang kedua, nasihat-nasihat daripada Tuan Rizal tadi kepada kawan-kawan atau anak-anak yang sedang tahun akhir kan. Dan saya dengar pun boleh dia ada dua, boleh chambering dengan Tuan Afzal ni. Kalau praktikal boleh tak? Praktikal ni bukan chambering tau, macam dia ada data industri. Data industri. Itu boleh terima tak? Baik. Untuk makluman Ustaz, saya memang dalam setiap tahun saya akan ada 3 pusingan. Awal tahun, tengah tahun, hujung tahun saya akan terima pelajar-pelajar praktikal, sama ada daripada daripada UIA, daripada quiz, daripada USIM, daripada QUIM dan beberapa IPT lain lah. Memang saya ambil untuk budak-budak praktikal. Dan dengan saya praktikal, biasanya saya akan minta dia orang, pesan saya, tolong jadi peguam dalam tempoh 3 bulan. Contohlah 3 bulan latihan industri, jadi peguam. Saya tak akan halang pergerakan dia orang pergi ke mahkamah. Biasanya pagi saya akan minta ke mahkamah, petang duduk pejabat buat kerja pejabat. Sebab saya nak dia orang merasai teori dan praktikal seiring. Saya tak nak dia orang teoretikal semata-mata tanpa praktikal. Itulah biasanya Ustaz, memang saya ambil pelajar praktikal. Sebab bila macam ni kita perlukan ada juga anak-anak baik kita daripada Johor kan. Johor. Jadi kita kalau dah ada tahu ni, senanglah. Nanti kita boleh berhubungan pihak universiti, boleh kita mencari rakan-rakan industri ni, terutama dalam bidang guaman ni. Nanti senanglah kita berbincang. Boleh, insya-Allah Ustaz. Kita akan menjawab soalan-soalan daripada tetamu ni. Soalan pertama ni dia nak dia nak clear tentang ijazah syariah tu. Baik. Maknanya apa yang paling penting, yang major minor, kalau ada katakan dia degree dia bersama dengan pengurusan ke apa, tapi ada syariah pengurusan, syariah ekonomi. Ke mesti syariah undang-undang je ke syariah pure ke? Itu dia nak boleh clearkan sikit. Macam yang di Indonesia ni kira syariah pure. Maknanya dia kena buat dais lah kan. Kalau dia syariah ekonomi katakan, so dia kalau buat di dais boleh terima ke macam mana? Boleh, tak ada masalah. As long dia punya ijazah itu adalah ijazah syariah. Bukan usuluddin, bukan bahasa Arab, bukan pendidikan. Mesti syariah. Mesti syariah. Tak kira syariah apa Ustaz, tak ada masalah. Okey. Jadi itu yang ni. Kemudian soal major minor, saya ingat saya bantu sedikit Ustaz. Saya bantu sikit. Kalau boleh saya mencelah. Saya bantu. Kepada mereka pelajar-pelajar yang nak praktis, selepas sahaja, saya cadangkan, saya bagi idea. Selepas sahaja tamat belajar, pertama sekali, terus cari tempat untuk chambering. Dalam tempoh chambering, di tempat-tempat ni, ambil Daesh secara hujung minggu. Sebab sekarang ni banyak. Sama ada di UIA, UKM ataupun di UITM. Sekarang ni ada staff chambering saya, pelajar chambering saya yang tengah chambering, dalam masa yang sama dia ambil Daesh di UITM. Lebih baik macam tu. Jangan buang masa. Buat terus. Chambering dalam masa yang sama, terus ambil Daesh. So nanti jimat masa. Kalau tidak nanti nak habis Daesh dah 1 tahun setengah, membawa ke 2 tahun. Chambering lagi 9 bulan. Jangan buang masa. Buat serentak. Biar penat sekali. Senang cerita. Itu cadangan saya.
Dan hujung minggu tu PJJ katanya. Ya, macam staff saya sekarang ni, pelajar chambering saya sekarang ni, dia PJJ di UiTM. UiTM Segamat tak saya. Dia ambil Daesh ke DSLP wallahualam. Tapi yang setaraf dengan Daesh lah, yang membolehkan dia untuk melayakkan dia untuk jadi peguam syar'i di Johor. Oh, maknanya kalau pelajar tu dia nak buat chambering dengan tuan, Ya, bermakna yang penting ijazah syariah, walaupun belum betul. ada Daesh, belum ada undang-undang, tak apa, boleh terima. Tak apa, boleh. Dengan Tak ada syarat dia kena masalah. jadi peguam lah. Lepas tu memang dah 9 Ya. bulan memang nak jadi peguam lah, takkan. Betul lagi. 9 bulan tu memang kena lah. Oh. Memang kena betul-betul kami akan train insya-Allah. Okey, okey, okey. So, pada pandangan bagaimanakah prospek guaman syar'i di Malaysia ni? Di Malaysia, Oh. saya cuma boleh bagi tahu Ustaz kadar perceraian di Malaysia ni pada setiap tahun makin bertambah, bukan makin berkurangan Ustaz. Oh, ke? Oh. Ya Ustaz. Saya cuma boleh jelaskan setakat tu dan saya percaya Ustaz boleh faham maksud saya. Okey, bukan nak kita nak suruh orang bercerai, tidak. Itu yang pertama. Jangan fokus kepada minta maaf. Jangan fokus kepada perceraian semata-mata. Baik, bidang syariah ni luas. Sekarang ni, okey, yang keduanya, sekarang wujud kesedaran di kalangan rakyat Malaysia, okey, khususnya masyarakat di bandar lah, bandar-bandar besar, contohnya di Kuala Lumpur, di Selangor dan di Johor Bahru. Okey, pengurusan harta sebelum kematian, okey, untuk melaksanakan hibah itu boleh dilakukan di mahkamah syariah. Walaupun ada syarikat-syarikat yang buat pengurusan harta ni, tapi akhirnya nanti dia akan pergi ke mahkamah syariah untuk endorsement. Sebab untuk pengesahan hibah itu perlu dibuat di mahkamah syariah juga akhirnya. Jangan fokus kepada perceraian semata-mata, pertelingkahan selepas perceraian, tidak. Hibah juga di situ kita boleh createkan satu benda lain. Macam saya sendiri, saya secara peribadi, secara jujurnya, saya sekarang ni lebih suka nasihatkan orang untuk buat hibah. Contoh macam di Kota Tinggi ni banyak tanah-tanah felda. Okey, tanah-tanah felda yang saya dah bantu peneroka-peneroka untuk buat hibah lebih awal sebelum berlaku kematian. Saya percaya umum semua faham. Kerana duit ni adik-beradik, anak beranak pun boleh bergaduh. Jadi pengurusan harta pada peringkat awal sebelum kematian itu, saya nampak kesedaran dah mula ada di kalangan masyarakat. Peguam syar'i sekarang dah boleh buat hibah Ya, memang ada peruntukan hibah itu. Section itu ada. Oh, baguslah. Ya. Oh, ada satu soalan. Okey, silakan. Teruskan. Ada satu soalan ni. Kebetulan benda berlaku. Soalannya sama dengan apa yang minggu lepas saya urus. Ada ibu pelajar telefon. Okay. Dia ada masalah yuran lah. Jadi akhirnya dia simpulkan bahawa sebenarnya dia mengalami masalah dengan bekas suami dia. Okay. Mahkamah dah arahkan bayar nafkah. Tak nak bayar juga. Potong gaji. Tak nak layan juga. Okay, apakah cadangan daripada Tuan Rizal, macam mana isteri nak menghadapi atau macam mana nak buat ni? Nak buat macam mana ni? Suami ni buat tak kisah dengan arahan mahkamah. Baik, pertama sekali saya nak tanya, bekas suami itu kerja kerajaan ataupun kerja swasta Ustaz? Allah. Yang kes saya kerja kerjaan lah. Dia pegawai besar lah. Kalau sebenarnya bekas suami dia kerja kerajaan, sangat mudah untuk dapat perintah untuk potong gaji Ustaz kalau kerajaan. Itu yang pertama. Yang keduanya, mahkamah syariah di Johor lah, di negeri saya tak sentuh di Johor. Kalau gagal, memang kena penjara Ustaz. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada peruntukan di mana kalau misal kata bekas suami, bapa tak nak tanggung nafkah anak tersebut, nafkah itu sepatutnya dipindahkan kepada atuknya sebelah bapa. Peruntukan itu ada sebenarnya. Sama ada pihak peguam nak laksanakan, nak implement ataupun tidak. Wallahualam. Bahasanya maknanya bekas isteri berurusan dengan peguam syariah, peguam apa yang kita nak, sebab peruntukan yang ada dah ada sebenarnya. Betul. Kalau kita pergi one man show je susah ni. Betul. Jadi kalau kerja kerajaan mudah, tapi kalau kerja swasta kena jumpa dengan nak potong gaji itulah. Kan? Ya, betul. Bos dengan pihak jabatan, dengan pihak majikan. Kalau majikan tak ada masalah untuk potong gaji, okey. Kalau misal kata contohlah mahkamah keluarkan perintah untuk potong gaji walaupun kerja swasta dan pihak majikan bersetuju untuk bantu, alhamdulillah sebenarnya. Kadang-kadang ada yang tak nak. Majikan boleh untuk tolak arahan mahkamah syariah.
Kalau Oh. ada majikan-majikan swasta yang tolak, dia tak nak buat, Ustaz. Agak susah. Kalau kerajaan sangat senang, Ustaz. Okey, itu satu saya harap ni membantu Hmm. orang masyarakat kita. Kadang-kadang gini, orang kerja-kerja kampung ni menangis je kan. Kita ni bukan peguam, pergi meja kita ketua jabatan, Ya. menangis staf-staf kita ni, macam mana aku nak buat ni, aku bukannya ni. Jadi kalau kita ni kita tahulah ke mana yang patut mereka lakukan. Hmm. Kadang-kadang akhirnya yalah, sebenarnya bila bekas suami tak bayar tu pun dia menanggung dosa tu kan. Betul, Anak betul, tu Ustaz. kecil tu, jadi kita kesian dia sebab dia menanggung dosa tu. Bukan nak Ah. duit dia sangat pun, itu untuk anak sebenarnya kan. Macam yang saya cakap tadi lah, sebenarnya dia ada peruntukan di mana nafkah tersebut akan berpindah kepada atuk, datuk sebelah bapa. Dengan Kena syarat buat datuk tu tuntutan hidup lagi dekat, lah. kalau datuk ni hidup lagi lah. Oh. Ataupun ahli waris yang lain macam bapa saudara. Tapi dia, kes tu akan jadi panjang dan sama ada peguam nak buat ataupun tidak, walaupun peruntukan tu ada. Wah, okey, maknanya undang-undang Ha, syariah ni dah tengok semacam-macam angle lah untuk menjaga ha, hak dan mengembalikan hak. Jadi saya betul. ingat ini di antara soalan-soalannya, dan sebelum tutup saya ingin bagi peluang terakhir pada tetamu kita istimewa kita pada Ya, hari ini untuk baik. membuat menyimpulkan perbualan kita pada ini. Ini santai, ini bukan kelas fiqh, bukan kelas Ha, nasihat tuan-tuan dan puan. Kita ha, lebih kepada sebahagian daripada profession guaman syar'i. Saya bermotivasi pada pelajar yang nak dalam bidang syar'i dan juga apa kepentingan pada masyarakat. So mungkin saya beri peluang sebagai penutup dan kesimpulan kepada Tuan Riza untuk dalam slot kita pada pagi ini, silakan. baik. Terima kasih Ustaz. Okey, saya pun tak berhasrat untuk simpulkan dengan buat kesimpulan dengan terlalu panjang. Cuma saya berharap kepada masyarakat, okey, yang ada masalah rumah tangga, pertama sekali pergi kepada saluran yang betul. Pergi kepada saluran yang betul. Okey. Saluran yang betul di sini, jangan pergi ke Jabatan Agama bila tak boleh berlaku perceraian menyalahkan Jabatan Agama, sebab Jabatan Agama bukan pihak yang berautoriti untuk melaksanakan perceraian. Itu yang pertama. Yang keduanya, okey, kalau di Johor lah, saya ambil contoh di Johor. Seandainya tak mampu untuk bayar peguam swasta, kerajaan dah sediakan Jabatan Bantuan Guaman, dulu orang kenal sebagai BBG, sekarang ni ada JBG, Jabatan Bantuan Guaman, yang boleh membantu pihak-pihak ni yang tidak berkemampuan untuk melantik peguam swasta. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya fokus di Johor. Di Johor, atas inisiatif Majlis Agama Islam Negeri Johor, Majlis Agama Islam Negeri Johor yang telah 2-3 tahun berlaku, di mana Majlis Agama Islam Negeri Johor dia mengeluarkan satu dana, keluarkan satu dana kepada pihak-pihak yang nak lantik peguam swasta tapi tak mampu. Dan dana ni akan dibayar kepada peguam-peguam panel yang dilantik. Dia sampai ke tahap macam tu. Dia ada, tapi permohonan tu perlu dibuat di Jabatan Agama dan akan disalurkan kepada bantuan tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, sekiranya sebab ini selalu berlaku dekat Mahkamah Syariah, dan saya mohon jasa baik daripada semua masyarakat, sekiranya ada berlaku kes-kes puan-puan ataupun tuan-tuan dekat Mahkamah Syariah yang menyebabkan kelewatan dan tak puas hati, tolong jumpa kepada pihak yang faham untuk terangkan kenapa. Sebab Mahkamah Syariah tak sewenang-wenangnya dia nak tangguhkan kes. Tetapi kebanyakan kes-kes ini yang tertangguh, yang tertunda disebabkan pihak-pihak yang tidak jelas dan tidak faham tentang prosedur dan teknikal di Mahkamah Syariah. Itu sebenarnya yang kerap berlaku. Keluar dari mahkamah, mengamuk, maki mahkamah, marah mahkamah. Sedangkan dia salah. Salahnya tak ikut prosedur dan teknikal. Itu yang keempat. Dan yang kelima, yang akhirlah, sama ada lelaki ataupun perempuan, okay, saya selalu nasihatkan, jangan jadikan Mahkamah Syariah ni tempat untuk mencari keuntungan selepas perceraian. Sebab ini selalu berlaku. Okay. Contoh, isteri bercerai dengan suami. Dia pergi tuntut dekat Mahkamah Syariah tu macam-macam. Okay. Seorang perempuan berhak untuk tuntut. Macam-macam berhak untuk tuntut. Masa saya cakap, muta'ah, iddah, harta perceraian, nafkah anak, hadonah, hak jaga anak. Macam-macam boleh tuntut. Tapi, biarlah tuntutan itu adalah tuntutan yang wajar dan munasabah.
Okay. Suami gaji 2,000, nak tuntut nafkah anak seorang 1,000. Kan tak wajar. Jadikan mahkamah syariah ni tempat untuk mencarikan hak kita, bukan mencari keuntungan selepas perceraian. Jadi itu sajalah Ustaz yang saya dapat rumuskan yang biasanya berlaku dan saya selalu nasihatkan pada pihak-pihak dekat mahkamah. Wallahu a'lam Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih diucapkan pada Tuan Rizal di atas perkongsian berbagi ini. Semoga-moga perkongsian ini akan membuka minda kita, membuka pelajar-pelajar kita dan masyarakat kita tentang peguam syar'i, apa yang dilaluinya, apa yang perlu dibuat dan bagaimana kita mengambil manfaat daripada kewujudannya dan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan bukan menyalahgunakan kebenaran dan keadilan. Jadi kita juga di pihak jabatan ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Rizal. Jangan serik lah, mungkin kita boleh bincang lagi ni perkara-perkara yang sebahagian daripada kita memasyarakatkan DPR dan ucil undang-undang ni. Sekarang PKP kita secara guna maya dan mungkin kita dapat membantu orang untuk mengetahui hak mereka dan bagaimana mereka akan bertindak selepas ini. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada Tuan Rizal. Jadi kita tangguhkan dulu dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul as subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.